Assalamualaikum. Hai murid-murid. Okey, hari ini kita belajar pendidikan jasmani iaitu unit 6, olahragawan harapan. Tajuk lontaran gemilang. Cikgu pergi kepada standard kandungan. Yang pertama, melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. Yang kedua, mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas balingan. Yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh melontar objek berbentuk spera pada pelbagai jarak. Yang kedua, murid boleh merejam objek berbentuk rod pada pelbagai jarak. Yang ketiga, murid boleh melempar objek berbentuk lepeh pada pelbagai jarak. Dan yang terakhir, murid dapat menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan lontaran. Okey, tajuk kita hari ini iaitu lontaran gemilang. Okey, di sini cikgu ada lampirkan gambar buku teks awak. Okey, Chin An sedang belajar kemahiran balingan. Okey, di situ terdapat stesen, ada 3 stesen iaitu balingan menggunakan rod, menggunakan bahan lepeh dan menggunakan bahan berbentuk spera. Cikgu pergi yang pertama iaitu menggunakan objek berbentuk rod. Aktiviti yang menggunakan objek berbentuk rod ialah merejam lembing. Okay, merejam lembing adalah acara olahraga yang tertua dan dipercayai dimainkan sejak zaman purba lagi. Okay, acara merejam lembing merupakan satu acara balingan dalam semua acara sukan dunia. Okay, dekat sini awak boleh tengok contoh aktiviti merejam lembing. Okay, kita pergi kepada cara memegang lembing. Kita dapat 3 cara memegang lembing, iaitu cara pertama gaya Amerika, dan cara kedua gaya finish, dan cara ketiga iaitu pegangan U. Okay. Kebanyakan atlet menggunakan cara Amerika dan pegangan U untuk melakukan aktiviti merejam lembing. Okay, seterusnya cikgu pergi kepada fasa rejaman lembing. Kita dapat 4 fasa yang perlu murid-murid tahu, iaitu fasa pertama, fasa persediaan, iaitu fokus kepada teknik memegang. Okay, macam cikgu cakap tadi, ada 3 teknik pegangan lembing. Okay, yang kedua, menentukan kedudukan lembing. Dan yang ketiga, persediaan mental. Okay, awak dah set, awak nak jauh mana lembing awak tu terpacak dan berapa jarak yang awak perlukan. Jadi awak dah setkan mental awak untuk menentukan jarak yang awak perlukan. Okey, fasa yang kedua itu fasa lari landas. Okey, fasa ni bertujuan untuk mewujudkan kelajuan yang memaksimumkan dalam keadaan terkawal. Okey, waktu ni awak lari sambil memegang lembing. Okey, fasa yang ketiga iaitu fasa rejaman. Okey, fasa ini memerlukan pemindahan kuasa kaki ke lembing untuk memberi kelajuan yang maksimum pada rejaman. Seterusnya iaitu fasa yang terakhir iaitu fasa ikut lajak. Okey, fasa ini iaitu penyerapan daya dan stabilkan pergerakan selepas merejam supaya tidak melepasi garisan lengkungan bulatan. Okey, fasa ikut lajak ni penting untuk awak elakkan diri awak daripada terbatalnya apa yang awak lakukan. Okey, jadi jika awak melepasi garisan lengkungan bulatan, maka rejaman awak terbatal dan tidak memperolehi markah. Jika acara merejam lembing ini dilakukan. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu objek berbentuk sfera.
Okey, awak tahu tak apa acara yang menggunakan objek berbentuk sfera? Okey, jom cikgu bagi tahu. Okey. Sukan yang memerlukan objek berbentuk sfera iaitu melontar peluru. Okey, lontar peluru merupakan acara balapan dan padang yang melibatkan meletakkan, menolak, berbanding dengan melempar objek sfera berat iaitu peluru dengan sejauh yang boleh. Okay, pertandingan lontar peluru bagi lelaki telah menjadi sebahagian daripada acara sukan Olimpik moden sejak kebangkitan mereka pada tahun 1896 dan pertandingan wanita bermula pada tahun 1948. Okey, seterusnya gaya dalam acara lontar peluru. Okey, tadi kita pergi gaya merejam lempeng. Sekarang kita pergi kepada cara gaya dalam lontar peluru, iaitu ada 4. Yang pertama, lontar peluru gaya berdiri. Yang kedua, lontar peluru gaya Perry O'Brien. Yang ketiga, lontar peluru gaya lontaran sisi. Dan yang terakhir, lontar peluru gaya membelakangi kawasan lontaran. Okay. Kebanyakan atlet menggunakan gaya Perry O'Brien ataupun gaya berdiri semasa melakukan lontaran. Seterusnya, ini merupakan cara untuk awak memegang peluru. Jika awak pernah bermain lontar peluru, ini merupakan teknik asas cara memegang peluru, iaitu teknik asas memegang peluru dengan 3 jari dan yang kedua, teknik memegang peluru dengan 5 jari. Okay, murid-murid boleh baca di bawah untuk keterangan supaya awak lebih memahami macam mana teknik 3 jari dan macam mana teknik 5 jari. Okay, seterusnya kita pergi kepada fasa lontar peluru. Terdapat 4 fasa iaitu fasa persediaan, fasa lunsuran, fasa lontaran dan fasa pemulihan. Former world champion, bags of experience. What kind of marker can she lay down here at the end of the opening round? Yeah, it's interesting watch the different technique. Okay, seterusnya kita pergi kepada objek berbentuk lepeh. Okay, murid-murid tahu tak apa aktiviti yang menggunakan objek berbentuk lepeh? Okay, mari cikgu terangkan. Okay, aktiviti sukan yang menggunakan objek berbentuk lepeh iaitu lempar cakra. Lempar cakra merupakan acara balapan dan padang di mana peserta melempar cakra berat yang mana dalam cubaan untuk menandakan jarak lebih jauh daripada pesaingnya. Jadi, pemain ini perlu melempar cakra seberapa jauh yang atlet itu boleh. Jadi, kalau jarak tu lebih jauh, maka dialah pemenangnya. Okay, kekuatan otot, kelajuan dan kuasa serta menguasai teknik lemparan yang sempurna. Okay, jadi, untuk bermain dalam lempar cakra, seorang atlet memerlukan kekuatan otot yang kuat dan kelajuan yang laju dan kuasa untuk melempar cakra dengan bersemangat. Jadi, apabila kuasa telah ada pada atlet tersebut, maka balingan cakra tersebut boleh pergi lebih jauh. Okey, seterusnya teknik-teknik lemparan dalam cakra. Okey, di sini cikgu lampirkan 2 teknik iaitu teknik lemparan gaya berpusing dan yang kedua teknik lemparan gaya berdiri atau gaya 90 darjah. Yang berkaitan dengan acara melempar cakra. Meters. And so while it would Jadi cikgu harap murid-murid faham 3 objek yang digunakan semasa pembelajaran cikgu ajar ini dalam aktiviti dalam tajuk lontaran gemilang. Okay, jadi kalau murid-murid nak praktikkannya, boleh praktik kat rumah tapi menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan memberi keselamatan kepada murid-murid. Okey, sampai di situ sahaja.
pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan tentang pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.